Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Min. Terima kasih banyak. Orang Kuwait lah kat sini ya. Orang Kuwait lah sini ya. Biasa-biasa Ustaz. Biasa-biasa. Dan semua yang hadir pada hari ini dan semua yang sedang mendengar melalui radio pada hari ini. Jadi kalau kita ceritakan tentang 2020 ni, semua pelbagai rasa, pelbagai perasaan. Sebab ada yang membayangkan negara maju, ada membayangkan 2020 ni kita akan membangun dengan pesat. Benar. 2020 ni akan berlaku macam-macam perkara-perkara hebat. Perkara hebat yang dibayangkan oleh semua orang. Baik dari segi ekonominya, baik dari segi pendidikannya, baik dari segi teknologinya, semua dah terbayang. Tetapi apabila sampainya tahun 2020, pada awal tahun kita dah mula terdengar. Awal tahun dah terdengar dah tentang berlakunya pandemik. Malahan ramai orang kampung dah pandai sebut pandemik sekarang ni walaupun dia tak faham. Dia kalau dia ada beza pandemik, epidemik dan juga endemik. Oh tu dia. Faham tak Hasan? Jangan ngangguk faham tak? Tak faham. Tak faham. Sama lah orang kampung tu. Endemik ni adalah penyakit-penyakit yang memang sedia ada secara konsisten. Memang dah ada di kalangan masyarakat tu, nama dia endemik. Contohnya macam denggi memang ada, cuma tinggal lagi dia belum jadi wabak aja lagi. Contohnya memang ada je denggi, orang ni demam denggi, tapi dia belum jadi wabak mungkin. Tapi bila dia sampai satu tahap kan, dia akan jadi epidemik. Dia mula jadi wabak, dia merebak dah. Dan dia mula rasa dalam keadaan berjaga-jaga. Tetapi yang paling bahaya adalah pandemik, iaitu dia merentasi sempadan negara. Maknanya dia sampai ke seluruh dunia tu disebut sebagai pandemik, wabak ni. Wabak ni kita tahu, pengajaran yang paling besar adalah wabak ni. Kita pun ramai yang menyatakan, tapi tentang tuan-tuan dan perempuan nak mengambilnya secara bagaimana terpulang. Ramai yang menyatakan bahawa virus ni, COVID-19 ni ataupun coronavirus ni sebenarnya adalah wabak ciptaan manusia. Ada setengah pihak tak bertanggungjawab menciptanya dengan tujuan besok kalau dah jadi penyakit, orang akan cari dia untuk dapatkan ubat. Dapat dia sebagai antivirus, vaksin. Tapi masalahnya, itulah manusia, dia tidak boleh melangkaui kuasa Tuhan ni. Rupanya Tuhan jadikan anti-vaksin, vaksin yang dia ada tu tak laku. Sebab apa? Setiap negara mempunyai vaksin yang berbeza. Setiap virus yang jenis yang berbeza. Di China lain, di Korea lain, di Taiwan lain. Dia mesti berdasarkan virus tempatan tu. Masa itulah mereka mengalah. Saya nak buat pengajaran macam satu kisah. Ada seorang doktor dengan mendabik dada menyatakan bahawa dia adalah doktor pakar bedah paling hebat dalam dunia. Dalam kisah ni anaknya lahir ada 11 jari. Sebelah tangan 6 jari, sebelah tangan 5 jari. Macam pelakon Hindustan tu. Siapa nama? Hrithik Roshan. Tahu Minat. saja cuba tadi nak tengok, ingat ke tahu ke tak? Hrithik Roshan. Jadi bapa ni yang doktor pakar ni buat operation pembedahan, dia berjaya selesaikan, buang satu jari yang terlebih tu, dan dia dengan bangga tengok, aku doktor pakar, anak aku dah jadi normal. 5 jari sebelah, 5 jari sebelah. Lahir anak yang kedua, Allah takdirkan anak yang kedua, sebelah tangan 5 jari, sebelah tangan 4 jari. Pada ketika itu rasa siapa nak lawan? Kuasa Allah kan, tak boleh lawan. Jadi Allah Ta'ala jadikan masa tu terdiamlah doktor tu nak cakap apa. Kau kata kau doktor pakar, kau kata kau boleh buang, sekarang kau cubalah tambah, kau pakai jari yang kau buang dulu. Sambung, tak sama ciptaan Allah. Macam tu jugalah kehidupan kita kan. Hidup kita ni, pengajaran yang paling besar 2020 adalah datangnya wabak ni. Tapi apa pengajaran, hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ni. Kan? Macam-macam nama lah, corona lah, apalah. Saya paling terkejut sekali bila saya tengok dalam YouTube. Dalam YouTube, dia ada keluar satu movie, Coronavirus 2012. Pelik tak pelik? Coronavirus 2012. Dan dia tunjukkan movie, nanti cari dalam YouTube tengok.
Macam mana ditunjukkan virus itu berlaku di Australia, kemudian ada seorang terkena, dia naik kapal terbang, satu kapal terbang terjangkit, ada orang pegang, ada orang sentuh, satu kapal terbang kena, kemudian dikuarantinkan airport tu supaya dia tak keluar. Ada seorang dapat lari daripada dia tak nak duduk kuarantin, kemudian dia keluar, kemudian dia usik orang, kemudian driver taksi kena, driver taksi pula merebakkan dekat keluarga dia. Rupanya benda ni dah lama dah tersebar isu ni, cerita ni, dan kita tahu. Tapi apa yang kita, pengajaran yang kita boleh tengok, nombor satu sekali adalah kesaksamaan. Apa maksud kesaksamaan? Maknanya bila kenanya penyakit ini, kita tengok dia tak kira siapa. Tak kira budaya, tak kira agama, tak kira warna kulit, tak kira siapa, semua dapat. Tak kira dia announcer ke tak announcer, tak kira dia ketua bahagian ke tidak, tak kira dia buat klaim ke tidak, tak kira dia Samsul debat ke tidak, tak kira siapa, semua orang terdedah. Dan pada ketika itu tak kira pangkat. Masa tu rumah besar, kereta besar. Rumah besar, kereta besar. Siap ada orang gaji. Virus ni bila dia melanda tak kira siapa. Semua orang kena. Dan rupa-rupanya ada satu rumah tu, rumah banglo besar, kereta menjala. Memang tak ada kereta menegak, memang tak ada, semua menjala. Menjala. Jadi bila kereta tu besar, rumah besar, orang gaji 3 orang dalam rumah tu, orang gaji pun tak boleh pergi kat rumah tu. Memang betul tuan rumah ni tanya, perempuan tu tanya, tak ada ke bantuan makanan untuk kami sebab orang gaji tak lepas datang. Orang gaji ni dia berulang ni, tak boleh nak datang. Suami pula terperangkap di luar negara, tak boleh balik. Suami pun kena tahan kuarantin dan suami pun tak dapat dihubungi. Pada ketika itu tak ada nilai pun duit yang dia ada, tak ada nilai pun apa. Pada masa tu dia pun minta bantuan pada orang. Jadi tak kira siapa. Jadi hidup kita ni jangan belagak. Hidup dalam dunia ni jangan belagak. Sama aja kita ni. Masa tu tak kira Samsul debat ke, pengarah penyiaran ke, sampai kat pasaraya kena beratur. Beratur kat pasaraya. Ya tarik emas. Samsul debat, belakang. Beratur. Masuk dalam pasaraya barang dah habis. Masa mula kan, kesaksamaan. Kan, tak kira berapa banyak harta, tak kira berapa tinggi pangkat kita, kita juga terdedah kepada penyakit ni. Jadi ni peringatan untuk kita. Rupanya dalam Islam pun disebut umat Islam antara satu sama lain ni sama, yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya pada Allah. Yang kedua, kesan setiap orang pada masyarakat. Semua orang ada kesan. Kan? Contohnya tak pakai mask gitu, pakai mask. Oh, kan. Masa tu emas ni lagi bernilai daripada emas 916. Masa tu macam fashion ada yang RTM kan. Ada yang Avengers dia tahu. Liverpool. Ada yang SD Samsul debat macam tu kan. Macam-macam pattern ada. Tapi hari-hari kita mengira nombor. Tu belum cerita orang yang kaki nombor main tikam lagi. Kedai nombor tak tutup pula time Covid ni. Dia tikam kan. Berapa kes malam? 2, 3. Okey. Cantik. Kena pula tu. La ilaha illallah. Kan? Jadi mana kata kita tengok dalam keadaan itu, setiap individu mendatangkan kesan. Kita jaga jarak sebab semua tak okey. Hari ni kat kedai makan degil betul. Tengok ya Allah, duduk rapat-rapat kan. Itu sebabnya kalau kita sayangkan keluarga kita, jangan bawa anak-anak kita, kesian. Anak-anak kita dan mak kita yang dah uzur tu jangan bawa. Dia heret je orang tua tu. Orang tua tu bukannya makan sangat, mengulum je. Gigi tak ada. Kan makan benda-benda seafood tu, sotong tu main hisap aja. Nak gigit tak boleh, liat pula sotong tu contohnya kan. Jadi mana kata jangan bawa lah. Jangan bawa penyakit, tersebar pada penyakit lagi susah. Kan? Sebab kita kena sedar bahawa virus yang menyerang kita pada saat ini kan menunjukkan bahawa kita semua ada kaitan satu sama lain. Maknanya kita ni jaga. Kita jaga kan, aku boleh jangkitkan kat dia, dia pun boleh jangkit kat aku. Kita jaga. Jadi kena faham lah. Kena faham. Kan Nana pula jumpa Samsul debat ni kadang. Sini hulur tangan. Saya pun tunjuk sini. Dia boleh sound lah. Takkan tak boleh salam. Nampak tak? Perangai kan. Apa salah ni kan? Tunjuk. Oh iyalah tak boleh salam kan. Betul. Terima kasih. Kan itulah. Jaga. Kita tak tahu macam mana kan. Saya pengalaman yang paling saya tak boleh lupa, waktu yang diumumkan
PKP, hari pertama kan PKP, esok atau hari kedua saya kena pergi ke KL untuk pergi ke Puchong untuk rakaman satu video tentang macam mana cara pakai hand sanitizer. Bagaimana kali ni saya dengan Ustaz Amin Idris. Ya Allah, masa pergi sana kan, pertama kali lah sampai kat highway, kereta tak ada. Kereta tak ada kat highway. Saya tengok masa tu, ya Allah, macam mana keadaan, daun-daun kering. Lepas tu gelap je. Maghrib. Memanglah gelap. Macam tu kan. Malam lagi gelap. Macam tu kan. Lepas tu nampak daun-daun kering tak bersapu kan. Masa tu kan dalam hati saya cakap apa tu? Ya Allah, kenapalah aku keluar ni? First time masa. Kalau tidak tu memang sibuk nak keluar je kan. Kata, Allah, aku nak balik ni. Ya Allah, nak balik. Masa pergi rakam tu cepat-cepatlah rakam. Sebab nak balik cepat. Tak tahu macam ada benda nak turun daripada langit. Tak rasa macam tu. Macam itulah keadaan membahayanya kan. Yang mana kita risau pada diri kita, risau pada orang kan. Kalau seorang tu dijangkiti, seorang demi seorang boleh dijangkitkan pula. Kesan terhadap seorang individu sekecil mana pun akhirnya dapat memberi kesan kepada masyarakat. Saya tengok seorang tu Adil, ada satu yang kahwin dua tu, Adil betul. Adil ya, dua-dua bini dia dapat virus tu. Dia adil kan. Dia sentuh isteri pertama, sentuh isteri kedua, dua-dua dapat. Kesian betul kan. Itulah isteri apa? Baru satu Ustaz. Alhamdulillah. Berani kau jawab baru betul ni. Ini live ni memang. Live lah. Memang. Isteri tengah dengar pula tu. Wah, asam laki aku ni kan. Tak apalah, orang lelaki ni dia yang berani bercakap ni biasa ni dia okey. Steady. Tapi yang berani cakap boleh kadang dia tak berani sangat. Kita bukan takut bini, tapi bini menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Tapi itulah dia. Sangat tu dia kata, aku takut dengan bini aku tu. Bini aku marah. Aku kalau bini aku marah, aku tak berani angkat muka. Engkau okey tu. Aku kena berdiri atas kursi pula dia kata. Berdiri atas kursi pun teruk sangat bini tu. Tu confirm neraka dah tu. Kemudian kesihatan tak ternilai. Itu yang ketiga pengajarannya. Kita tengok yang kes wabak ni, virus ni, yang gagal memerangi masalah, yang gagal menyembuhkan dirinya daripada penyakit ni, kebanyakan ni yang dalam badan ni memang sedia ada penyakit dalam diri dia. Yang memang ada sakit buah pinggang, memang ada sakit jantung. Yang siapa ada penyakit memang antibody dia takkan boleh bertahan. Kebanyakannya. Budak-budak muda yang meninggal tu sebab dia memang dah ada masalah buah pinggang, ada masalah apa-apa berair. Jadi masa itulah kita sedar yang penting jaga kesihatan. Ulama dulu-dulu pesan, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Yang pertama tu tadi. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Nabi ajar kita makannya mana? Berhenti makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu kita. Makan. Memuju lalu melintang patah. Apa nak jadi, asal jadilah. lalu kita sesah kan. Itu dia masalah dia. Ya, kadang-kadang kita membazir, kita dalam kontrol makan. Dia kalau nak cepat kurus, buang 4 benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. Paling susah nasi. Sebab nasi ni yang menyebabkan badan cepat naik. Kan? Cuba buang nasi, ambil lauk je. Dia 2 minggu je susah. Lepas 2 minggu badan kita akan cepat turun. Saya last makan nasi pagi tadi. Itulah. Sama lah saya. Sebab susah kan macam tu. Jadi saya belum mula lagi lah. Tapi macam tu lah. Tapi 4 tu. Nasi, gula, susu, tepung. Kadang aku takkan nasi lah. Aku makan mie. Mie, tepung. Jadi kontrol kan? Kontrol. Begitu juga kalau kita tengok dalam bab kesihatan ni, golongan yang lebih cenderung untuk meninggal dunia adalah golongan yang ada penyakit. Jaga, kawal. Kadang cek ketinggian kita berapa. Ketinggian minum apa? Saya tinggi juga. Berapa? Tak ingat. Jangan aku berdiri 165. 165. Kalau betul 165. Betul. Kalau nampak pendek benar. Kalau 165 berat yang paling ideal
adalah 65 kg. Kena. Nah, kalau memang berat macam tu, okey. Macam saya sekarang berat, saya tinggi saya 183. Jadi saya punya berat sepatutnya 83. Alhamdulillah saya tinggal lagi 20 kilo je nak kejar. Macam tu lah lebih kurang. Gila tu 20 kilo nak kejar kan. Tapi memang berat betul lah, berat betul. Saya rasa kesal lah kan. Penimbang tu dulu kalau berat saya 90 lebih tu dah risau dah. Hari ni dah 100 lebih. Ya Allah. Kenapalah makanan banyak sangat. Macam itulah kan. Kemudian seterusnya yang keempatnya, pengajaran yang kita boleh tengok dengan wabak ni datang, hidup kita ni sangat singkat. Sementara hidup kita ni. Orang yang kena jangkit dia, tempoh masa dia berapa lama? Nak tentukan dia boleh survive ke tak? 14 hari. 14 hari. Malahan yang terbaru dia lagi jahat. Antara 7 ke 10 hari saja. Nak tentukan dia boleh survive ke tak boleh survive. Ada orang tu 14 hari survive. Lepas 14 hari meninggal. Ada juga. Jadi maknanya masa hidup kita ni singkat. Jadi jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati pun tak syarat sakit. Kalau nampak elok, tak ada simptom, ibu berdarah, batuk, mati. Ada orang tu jalan, boom, jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Kata Ustaz Kazim lah. Jatuh dalam betul. Orang cakap ini confirm mati ni. Pasukan bomba dan penyelamat tarik pakai tali tu. Bila dia naik, tengok hidup lagi. Dia cuma pengsan aja. Bila dia terjaga ya, oi hebat bang, terbaik bang ni. Kenapa? Dia confuse lagi. Abang jatuh lubang dalam gila bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi dia jatuh dia tak mati. Sebab dia tengok lubang tu mati. Tak sedar. Tak beranjat tengok lubang tu mati. Jadi mati ni bukan sebab yang kita fikir orang Perak kata. No. Tapi kita ni mati atas ketentuan Tuhan kepada kita. Jadi bila tengok orang ni, kadang-kadang kita tengok hari ni kita bernafas dengan baik, besok belum tahu lagi. Tiba sesak nafas, tiba susah nak bernafas, kan? Jadi itu sebabnya dalam hidup kita ni kita kena ingatlah, dalam kesementaraan tu jangan kita menangguh-nangguhkan buat baik. Nak tolong orang, tolong terus. Jangan besok ada lagi, belum tahu lagi. Nabi besar, siapa yang hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Siapa hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Hidup malam jangan cita-cita hidup esok, sebab belum tentu nyawa kita sampai kepada keesokan hari. Hiduplah seadanya. Kebahagiaan, saya nak pesan semua, ni ayat paling power ni nak bagi, supaya boleh semat dekat dalam wallpaper Facebook semasa. Kebahagiaan bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Gila. Feeling kan macam betul. Kita nak macam-macam, kita nak memiliki itu, nak memiliki ini, memiliki ini. Tapi akhirnya bila dah tak ada, isteri tak ada, masa tu baru tahu kita ingin menginginkan apa yang kita miliki, pernah kita miliki. Nakkan anak-anak. Hari ni ramai yang bising, kenapalah budak-budak ni sekolah kat rumah, ya Allah. Kenapalah hidup aku macam ni, dia katakan, anak-anak ramai kat rumah. Hari-hari mak ni loudspeaker. Ya Allah, pergi mana, pergi mana, ya Allah, apa nak jadi dengan kau ni? Semua marah. Tapi ketahuilah, anak kita ni tak lama dengan kita. Buat rumah besar-besar, bukannya makin lama makin ramai orang tau. Makin lama makin tak ada orang. Anak pandai keluar tu pergi sekolah asrama penuh. Kan, asrama penuh pun masuk. Habis sekolah asrama penuh masuk universiti. Kira nama seorang. Terus buat beranak lah ramai-ramai. Kan, anak adalah seorang. Semua belajar tiap-tiap hari tanya, buat apa? Belajar belum, makan belum? Itu sebabnya
Sementara. So kehidupan kita ni sementara. Jadi jangan kita tangguh-tangguh nak buat baik. Kan? Tangguh-tangguh buat baik. Pernah kan kita kan, dengarnya apa tu sakit. Oh, aku ingat petang ni nak pergi tengok dia lah. Lepas tu apa jadi? Petang tu dia nak cakap. Dia kata, abang jadi tak nak pergi tengok abang apa yang sakit tu? Nantilah besok lah. Macam malam pula petang ni. Malam tu meninggal kawan tu. Apa ayat dia? Baru nak pergi tengok. Dah meninggal dia. Bukan baru nak tengok, engkau tangguh akan tengok. Kan? Rugi kita kan? Rugi. Ya? Isteri bila dah meninggal baru tahu. Ada seorang pakcik tu, isteri dia meninggal. Setiap petang lepas asar memang dia pergi kubur isteri dia tu. Tanpa asar siapa. Setiap hari tu tanpa gagal. Sayang tak dekat bini dia. Sayang sangat tu. Dia cakap, sayang betul abang dekat isteri abang Bukan apa. Dia kata, arwah dia pernah pesan, jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh kat kubur tu. Tu yang hari-hari siram tu. Jadi dia Nasib baik dia tak baca tadi. korang asam betul. Ingatkan ya lah sayang betul dengan bini dia. Macam tu lah kan. Tapi tu pengajaran lah. Jadi selagi ada tu hargai kan. Bila dah tak ada pun kita tahu. Kemudian seterusnya, kerja bukan segala-galanya. Kita kena takbir keluarga kita. Kita tengok orang perempuan sekarang, hikmah ni COVID-19, dia rajin masak. Hari-hari tanya, abang cakap je, bagilah cadangan. Nak makan apa? Cakap. Kadang-kadang dia marah kalau kita tak bagi cadangan. Semenjak masuk grup, masak apa pun tak jadi ni. Alamak. Dia memang rajin lah masak. Dan bila kita bagi senarai lauk, kita nak makan, terasa nak makan ni, dia bukan kosong tau. Bila kita ni tengok, hari-hari tin ada je barang sampai. Tin, Allah, tu tak teraya tu. Tin, periuk nasi 4 segi sekarang periuk nasi. Tin, kuali magic pen. Tin, vacuum. Apa kaitan vacuum dengan lauk kita bisa? Memang tak ada kena-mengena. Tapi itulah dia hebat orang perempuan. Kan? Tu hikmah dia. Kerja bukan segala-galanya, masa tu belah baru tahu. Tu yang kita heran 2020 ni, cukup tinggi penderaan suami pada isteri. Hargailah isteri kita. Kan? Isteri orang mana? Orang Bang Datuk. Kan Datuk? Tak adalah jauh no. Dekat lah. Dekat tapi jauh. Tak adalah. Apa dekat tapi jauh tu? Kau jangan macam-macam. Apa masalah ni? Dah settle belum? Dah settle habis Dah dah. settle dah? Okey. Dah settle. Saya sekejap je settle saya. Kau jangan salah jawab dengan aku ni. Kan? Jadi mana kata kita dengan orang kata, betul dah settle ni? Betul tak? Betul. InsyaAllah. Itulah kan, dalam tempoh-tempoh ni dipukul isteri, dalam tempoh ni isteri minta apa pun tak boleh. Kan? Jadi maknanya kita kena harmonikan rumah tangga. Kena ingat peranan seorang isteri kat rumah. Isteri peranan dia apa? Peranan isteri hanyalah melahirkan anak dan melayan suami saja. Tu je tugas dia. Orang lelaki kena sedar benda ni. Faham? Nah, orang lelaki kena masak, orang lelaki kena siapkan anak, orang lelaki kena siapkan haiwan anak, uruskan rumah, kemas rumah, semua orang lelaki. Itu bukan kerja orang perempuan. Ya, orang perempuan ni betul-betul melahirkan anak, layan suami. Cuma orang perempuan ni dengan rela hati nak bantu suami. Bila bantu suami, terima kasih. Dan dalam bahasa orang Perak tu apa? Appreciate. Macam tu. Tolong hargai isteri kita. Nampak? Jangan kita sia-siakan isteri kita. Sungguhnya orang perempuan ni adalah seorang, Nabi kata, pembantu dan teman yang setia. Itu sebabnya. Itu sebab satu lagi ramai yang tak tahu. Baru-baru ni orang tanya saya soalan kan. Ramai yang tak tahu. Orang lelaki tidak boleh memaksa isterinya menjaga emak suami. Faham tak? Kalau mak ayah suami sakit, tak boleh paksa isterinya jaga mak ayah dia. Tak boleh paksa. Dan seorang suami tak boleh halang isterinya daripada menjaga mak ayah isteri yang sakit. Contoh. Katalah, saya nak jaga mak saya. Tak boleh kau dengar cakap suami kau. Aku kata tak boleh. Tak boleh.
isteri dapat pahala, suami berdosa. Isteri dapat pahala sebab dia patuh perintah suami dia walaupun dia sakit hati. Malahan dalam banyak keadaan isteri sanggup jaga mak mentua dia. Terima kasihlah, saya sudi jaga mak abang. Abang bukan mak saya juga. Abang ni salah cakap macam tu. Cinta sekali lagi. Kan, salah abang cakap macam tu. Tajuk drama tu, kalau kau tak tahulah aku beritahu tu tajuk drama. Kau macam blur nampak tu. Kan, jadi makna kata, jadi bila dia cakap macam tu kan, seorang suami baru tengok isteri tu, bagilah upah sikit penghargaan kepada isteri. Ni abang ada hadiah sikit. Apa ni bang? Allah, abang ni susah je. Kenapa handbag ni nak ganti handbag saya tolong jaga mak abang. Ni upah abang boleh bagi. Abang saya ikhlas kan. Abang ni jangan susah. Macam tu kan. Bagi duit belanja macam gaji kan. Gaji mungkin dalam, tak apalah, bagilah dalam 2,000 bagi kat isteri. Oh mak, asal kau tu banyak tu. Contoh lah. Tak pun bagi 1,000 lah, saya ambil lah. Terimalah hadiah daripada abang ni. Dan orang perempuan, abang, saya ikhlas jaga mak abang. Duit ni saya tak nak, abang simpan balik. Kau jangan risau, tu tak akan berlaku. Betul. Saya pun tengah terfikir. Kau jangan berani hulu. Kau dia memang dia sapu. Kau bagi je lah upah sikit sudah lah. Jadi mana kata tu? Itu dia. Hargai pasangan kita. Pasangan pun hargai isteri. Suami jaga isteri. Isteri hargai suami. Kau hargai anak-anak kita. Ya? Kemudian kuasa kehendak berada kat tangan kita. Makna dalam tempoh ni kita kena kawal. Sebab orang semua tengah susah. Duit tak berapa ada. Kan? Dia ada 3 jenis orang. Pertama, orang yang makan gaji. Orang makan gaji ni pula ada 2 kategori. Nah, nanti saya cerita. Kedua, orang kerja sendiri. Dan yang ketiganya golongan yang paling beruntung. Golongan yang makan gaji terbagi pada 2, iaitu golongan yang suka bekerja, golongan tak suka bekerja. Orang yang suka bekerja, dia akan rasa bekerja dari rumah susah. Dia suka bekerja, aduh susah tu kerja rumah ni. Aduh macam mana lah ni. Cepatlah habis PKP ni. Dan dia cuba buat kerja juga walaupun susah. Tapi orang yang memang tak bekerja, dia seronok. Alhamdulillah kerja kat rumah. Mula-mula tengok drama Tamil. Lepas tu tengok drama Korea. Back to back. Drama Korea. Kalau lah episod drama Korea tu Ziki, dah ramai jadi wali dah. Lepas tu tengok pula buat benda-benda main game, buat benda-benda lain tak ada kena-mena dengan kerja. Keberkatannya tak ada. Bukan senang nak kerja dari rumah ni. BDR, bekerja dari rumah. Perang Badar. BDR. Orang perempuan baru nak menaik. Nak susu. La ilallah, nak aku kau ni. Bagilah mama mengada. Mama saya kerja. Nak susu. Budak ni lah. Pergi buat susu. Lepas tu dah buat susu. Dah. Jangan jauh mama. Budak ni. Ya, ini lauk apa? Seko lagi. Mak susah. Memang susah. Itulah cabaran dia. Suami nak itu, anak ini macam-macam. Itulah. Itu sebab ramai yang prefer kerja dekat pejabat. Kan? Kedua, orang yang kerja sendiri. Kerja sendiri ni, orang yang bekerja mungkin ada yang efek, ada yang tak efek. Contoh sahabat-sahabat kita yang berada dalam sektor pelancongan. Jangan terasa. Nak pula yang selalu bawa orang pergi umrah. Pergi luar negara kan. So dia akan terasa lah. Saya last pergi luar negara tu segi Balkan. Sebelum dekat-dekat nak Covid ni, mau pergi Balkan. Memang cantik lah kat sana. Tapi kesian dia, terpaksa ubah pelancongan domestik. Tu baru ni saya cakap dekat Sri Iskandar. Kat Sri Iskandar ada orang tu, alhamdulillah, mak nak sangat, dia kata dengan anak dia, mak nak sangat nak pergi rombongan dengan kawan-kawan.
Dia berapa mak belanja? 300 je. Weh murah. 300 je. Nanti Alun bank-in-kan kat mak. Makasih. Mana gimana? Kita Tambun. Kuatu the loss pula Tambun apa hal teruk benar. Kan sebab senang hotel mau siap makan siap 300 okey tu. Dia nak bukan kawan tu yang penting. Itu dia. Dan begitu juga kalau kita tengok pengajaran yang paling besar sekali adalah pentingnya kita kalau tengok orang yang bekerja sendiri ni, bekerja sendiri contoh macam penyanyi, macam pelakon, dia bukan isu dia tak ada job. Job dia banyak. Ada yang saya kenal sahabat-sahabat saya tu, pagi kalau function dia pergi buat function tu, jadi pengacara, tunjuk muka 20,000. Petang 15,000. Announcer panggil pergi yang program expo apa. Berapa ringgit bayar kau? 50. La ilaha illallah. Tak apa. Alhamdulillah. 20,000, 30,000, petang 10,000 lagi. Satu hari 40-50,000. Sebulan dah berapa ratus ribu. Tapi Tuhan tarik sekali. Tapi bila tarik, masa tu apa beza dia? Orang yang beringat, dia akan menyimpan. Orang yang tak beringat, nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni, nak beli ni. Akhirnya time susah itu PKP. Kereta besar nak buat apa? Kau tidurlah dalam kereta tu. Tak boleh buat apa. Mengajar kita tentang menabung. Mengajar kita tentang beringat. Dan begitu juga dalam kesenangan kita. Jangan lupa orang yang susah. Bantu orang lain. Bila kita ringankan orang, dari segi sifir dia senang je. Hukum malam ni senang je. Kita bantu orang, mesti akan ada orang tolong kita. Jangan risau. Tuhan mungkin tak bagi kita duit banyak, tapi Tuhan bagi kita murah rezeki. Isteri pandai masak, rezeki. Lempar-lempar jadi. Lempar telur jadi ayam gila tu. Macam mana dia buat tu? Gila kan. Kalau orang telur dadah jadi pizza. Macam tu lah. Maksudnya dia tu kelebihan Tuhan bagi dekat dia. Jadi itulah dia. Kalau kita tengok dalam bab itu, kan? Dalam bab itu kita masuk pula golongan yang ketiga, kelebihan dia pengajaran orang yang sentiasa mencipta peluang. Tadi makan gaji, yang kedua tadi bekerja sendiri, tapi yang ketiga yang paling beruntung orang yang pandai cipta peluang. Dia tengok orang nak hand sanitizer, dia buat perniagaan hand sanitizer. Dia nampak orang ramai pakai mask, dia design macam-macam jenis mask. Macam-macam yang dia buat. Kemudian buat perniagaan online. Dengan online ada juga susah lah online, silap. Ada seorang sahabat saya di Negeri Sembilan, dia berniaga Char Kway Teow. Dia berniaga Char Kway Teow, dia kata bila PKP boleh buat food delivery lebih untung daripada dia buka kedai. Sebab yang order confirm nak makan. Yang duduk kat kedai makan sepinggan berbual sampai tengah malam. Kan? Tu beza. Semua kita baca. Penceramah sama tak? Baru faham macam mana cara pasang kamera. Dulu orang pasangan dengan belagak, Assalamualaikum, dia cakap je. Saya pernah saya pasang tiang sendiri pasang. Saya tekan ni merah tu, saya berlagi tu, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masa tu kemudian pelajaran Putrajaya. Selesai 2 jam baru aku perasan benda tu tak on. Gila betul. Aku cakap seorang-seorang rupanya. Orang kat Putrajaya tu, apa saya tak mula-mula lagi ni? Putrajaya. Lepas tu, rupa-rupanya memang dia tak dapat. Jadi petang tu pukul 2 terpaksa ulang sekali lagi. Yang paling best tu petang tu nada dah tak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah penat cakap siang tadi. Tajuk yang sama. Jadi itulah antara pengajarannya. Apapun kita sentiasa memandang benda itu sebagai satu sudut yang positif. Ujian dan dugaan yang datang kepada kita bukannya bala, bukan nak melemahkan kita. Tuhan beritahu, sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Sangka baik. Banyak benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Uji kasih sayang. Rupanya suami isteri lagi rapat. Betul? Lebih rapat. Berapa ramai anak PKP dia kan? Sebab dah tak ke mana-mana kan? Mandang geram, mandang dia tu jadi beranak. Lepas PKP. Rezeki Tuhan bagi. Ada hikmahnya. Jadi
Itulah dia dari segi hikmah-hikmah dan pengajaran yang kita boleh tengok, terutamanya bab pandemik ni. Dan selain daripada itu, 2020 mengajar kita pentingnya beringat sebelum kena, dan bersedia ibarat mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Jangan kita buat. Tapi kita dengar guruh, jangan kita berjaya dulu, let dulu, sebab menyimpan. Jangan fikir duit akan dapat ni akan dapat duit lagi, akan dapat duit lagi. Dia dah nampak 500,000 bulan depan duit akan dapat, sekali batal serentak menung. Jadi beringat, belajar menyimpan dan mula buat tabungan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan berjaya. Itulah pengajaran paling besar untuk 2020. Beringat-ingatlah sebelum kena. Wallahu a'lam.